Yep. 3, 2, clap. Alright. Okay. Percubaan kali kedua. 3. Hari ni aku nak mengaku yang aku datang lambat. Aku nak minta maaf dekat semua orang, Jordan, Wan dengan juga tetamu kita hari ni. Bestnya. Sekali lagi. Aku nak minta maaf secara terbuka kepada tiga-tiga ni. Ada sebab dia. Ada sebab aku akan ceritakan. Okay. So ayolah, hari ni banyaklah kelang kabut dia. Pasal aku semalam tidur lambat edit untuk episod 5 episod 5 Fizz in the Sea. Lepas tu bangun pagi tengok sebenarnya aku export benda yang salah. End credit aku terlupa. Kredit penting. Credit penting. Tapi kau penat, kau ngantuk. Penat mengantuk apa benda dan segala-galanya lah kan. So kena re-export balik. Itu je dah delay dah kan. Patutnya aku boleh keluar awal. So delay lah sejam setengah. Lepas tu aku dah turun kat rumah, kat bawah tu, aku teringat yang macam botol air aku tertinggal. Sebab aku macam bertekad nak ikut cakap Fizi lah kan. Wood. Wood. Save the earth lah. Save. Tapi aku nampak Fizi punya story. Tempat dia dive center dia sekarang baru ni kan. Kena yes. apa, what do you call it? Monsoon. Kan? Dia buat comparison picture between before and after kan. Aku tengok teruk. So Fizi sekarang dekat Pulau Perhentian, dekat dia punya comfort zone lah. Tapi not very comfort lah sekarang. Not very comfort lah. Dia banyak kerja lah dekat sana kot. Exactly. Anyway, cakap pasal dia tadi, itulah aku nak start minum pakai botol yang boleh refill air lah, supaya kurangkan penggunaan plastik. Bagus. So sampai dekat bawah tu aku teringat lah botol aku ni dekat atas. Alamak, tertinggal. Tapi macam dalam hati tu macam, alah, beli je lah kot. Alah, sini ada air kot. Aku minum kat gelas. Sama je. Tak, aku suka botol ni pasal senang nak teguk banyak-banyak. So aku boleh quantify yang macam, okay, ini 1 liter. Hari ni aku punya consumption 1 liter. Faham. Kalau aku habiskan ni 1 liter lah. Aku minum 20 gelas lah. Kau kira lah 20 gelas. 20 gelas lah. Sekarang dah gelas kau apa dah? Tak tahu 10 Okay, 10 more to go. Sekejap tu. Tapi inilah tribute kepada Fizi lah. Fizi ada impact lah. Ada impact lah. Amar sampai ambil balik, keluar masuk kereta, naik balik. Kurang 1 botol digunakan hari ni lah. 1 botol plastik. Bagus. And then dah naik kereta dah tu, tiba-tiba nak keluar rumah je, orang deliver call aku. Cakap, bang, barang nak hantar dah ni. Saya dah dekat dah. Tapi lagi setengah jam, dia cakap. Allah. Aku cakap, dah saya tak ada masa ni. Saya ada meeting kan. Aku ingatkan macam nak suruh dia tinggalkan je barang dekat rumah. Tapi rumah pun tak ada orang. Lepas tu dia cakap macam kena ada bayar duty apa benda lah. So aku kena bayar lah. Maknanya kena jumpa dia lah kan. So delay lagi kan. Tunggu dia lagi. So and then tunggu. Dia lambat. Aku cakap, aku meet kau halfway lah. So aku pergilah dekat Jalan Ampang, dekat Pekeso tu, tunggu dia lagi. So dah dapat tu, barulah aku tenang hati dan sampai kat sini lah. Of course sampai kat sini kau kena cek parking lagi lah apa semua kan. So itulah alasan aku. Alasan diterima. Okay, so kita ke tetamu kita pada kali ni lah. Okay. Dah sampai? Dah sampai dah. Dah sampai dah. So okay, dia ni juga aku kenal dekat luar negara jugalah, masa tu dekat Melbourne. Tapi yang mengingatkan aku pasal dia ni is first day aku jumpa dia tu, is first day juga aku jumpa, aku tak silap aku first day aku sampai Melbourne, tak silap. Terus kau jumpa dia? Terus aku jumpa dia. Lepas tu apa yang kenangan yang paling aku tak boleh lupa sekali is pasal dia supply tie aku. Aku masa tu nak kerja. Lepas tu tak ada tie, necktie. Terlupa ke tertinggal ke apa benda tak. So dia yang bagi necktie tu dekat aku. Okay. Tapi masa tu aku tak kenal lagi tau. Dia macam tiba-tiba offer diri macam, tak apalah kau pakai tie aku. Tie dia cantik tau. Tie hitam silk. Lepas tu macam ada corak-corak batik apa semua. Tie tu kat mana dah? Aku rasa aku dah pulang kan kot. Kau rasa? Aku rasa. Tak apa. Kalau aku buat kalau kau buat hati, aku sedekah. Sedekah. Tak ada, hadiah. Kerja tempat sama Tak, dia
aku tak kerja tempat sama, tapi Macam mana dia tiba boleh muncul nak bagi tie ni? pasal kita orang jumpa dekat satu keramaian tau, dekat Malaysia Hall. Okay. Dia macam event student-student lah. Event rakyat Malaysia dekat Melbourne. So aku terjumpa dia, and then member aku introducekan apa semua tu, tiba-tiba dia macam, kau tak ada tie aku bagi kau tie. Jarang kan kau jumpa member yang baru first time jumpa bagi kau tie untuk pakai. Jordan, I don't have any pants Boleh bagi seluar tak? dia macam ni tau. Kalau ikut pada zaman sahabat dulu kan, dia lagi best. Dia bagi bini. Dia ada dua isteri. Lepas tu tengok sahabat ni datang kan, orang Ansar kan, tak ada harta sebelah sepinggang, tak apa. Saya bagi isteri saya pada awak. Dia macam tak adalah kita nak sampai tahap tu kan, tapi itulah, insya-Allah kalau boleh lah diberikan rezeki, kita nak ada keupayaan macam tu kan. Kat orang-orang tengah susah kita bagi. Tak adalah, tak nak bagi isteri. Tapi kalau aku tahu dia berfikiran macam tu, memang aku dah minta lebih lah daripada tie tu kan. Aku boleh baca orangnya lah, aku tahu. And then dia ni juga macam, aku tengok dia daripada jauh lah, tengok dia dalam Facebook kan. And aku rasa dia ni macam golongan fikir sikit lah, ahli fikir. Okay. And then aku notice dia punya point of view ni selalu yang unorthodox sikit. Unconventional lah. Lepas tu kita orang pun adalah sekali-sekala dalam Facebook tu kacau sama sendiri lah kan. Aku kacau post dia kacau post aku. Kacau tu maksudnya mungkin debat lah. So nampaknya this episode is more on aku listening lagi ni. Dah. Aku try tu masukkan kau, because aku nak bincang satu topik yang, salah satu topik aku nak bincang ni is kena-mengena dengan orang muda. Okay. Lepas tu dia sekarang dia pensyarah dekat Malaysian Institute of Art dalam subjek interior design, betul? Betul. Selamat datang ke tamu tauge Encik Khairul. Terima kasih Encik Ahmad. Saya berbesar hati untuk jemput, sebab saya sedar diri saya siapa lah kan. Sebab kalau kita tengok tetamu-tetamu dia, kita rasa macam Allah Akbar, kecil betul dia rasa. Itu lah masa dia call lah, masa dia telefon kan. Tak, bukan telefon, masa dia PM kan. Aku jawab macam mana tau, aku ni bukannya siapa-siapa kan, bandingkan kawan-kawan lain kan, semua dia macam ni kan. Dia kata tak apa, datang je, kita nak borak-borak macam tu kan. Tak apalah, kita pun ikan lah, lama tak jumpa. Lama tau, daripada lama gila. Rambut dulu pendek. Tak sekali pandang tadi. Itu tak betul. Tak sekali pandang tengok, Mak Rod datang lagi. Kau ingat tak last kali aku jumpa kau dekat mana? Last kau jumpa kat aku 2008. Dekat mana, kau ingat tak event apa? Dia kalau 2008 event apa yang last aku ni? Ada kaitan dengan muzik ke? Tak ada, dia aku rasa macam bazar-bazar dekat Bangsa tu. Yang ni dekat Malaysia Hall. Malaysia Hall. Kan dia ada Malaysia Market. Bukan dekat Australia. Dekat KL, dekat Bangsa. Oh, dekat Bangsa. Tengok aku pun dah lupa lah. Okay, tak apalah. Aku ada satu cerita ni lah masa aku jumpa kau tu. Masa tu tengah hangat kes Ahmad Maslan. Oh, okay. Kau kenal Ahmad Maslan siapa tak? I think so. Politician. Kita ada Google. Macam aku boleh cerita lah. Tak apa. Kau cari dulu. Cerita dia macam ni lah. Ahmad Maslan masa tu popular pasal dia keluarkan satu statement yang cakap macam masa tu GST kot, isu GST. Lepas tu dia cakap macam kalau nak cari pendapatan lebih, carilah kerja nombor 2, kerja nombor 3 kat rakyat. So rakyat masa tu macam bising, apa hal lah menteri nak suruh cari kerja lebih pula ni kan. Rakyat tengah susah apa semua ni. Ni yang cakap student dekat hostel kalau boleh masak je lah. Aku tak tahu. Tapi mungkin lah ini ayat-ayat dia lah tu. Dia memang ayat dia cakap macam belilah telur dengan kicap, masak dekat hostel. Something lah. Tapi dekat hostel mana boleh masak? Dia statement dia kadang-kadang macam memang menumbuk hati lah sebenarnya. So aku jumpa, kita bincang lah pasal benda tu kan. Pula alamak. Tu nak tahu dari mana? Potong. Khairul. So aku jumpa lah Khairul dekat event tu. Lepas tu aku cakap lah pasal isu Ahmad Maslan ni kan. Lepas tu dia satu reply yang aku rasa macam agak
pelik pasal semua orang masa tu tengah macam bash Ahmad Mazlan ni kan. Dia je yang macam cakap, tapi kau tak rasa ke yang Ahmad Mazlan tu sengaja buat macam tu, buat keluar statement yang tak munasabah macam tu? Pasal pada Ahmad Mazlan itu adalah publicity. Itu jawapan kau masa tu. Betul. Kau nak aku jelaskan ya? Nak boleh jelaskan lebih lanjut kenapa? Boleh juga. Okay. Dia kalau dalam pada masa tu, kalau kita, sebab Ahmad Mazlan ni Tok Mat Mazlan lah. Tok Mat Mazlan ni dia macam dia dulu orang tak kenal dia sebenarnya. Dia memang masa dia jadi timbalan menteri kat Jabatan Perdana Menteri, mana ada orang kenal sangat dia. Jadi dia kena buat sesuatu lah. Dia saja je memang macam tu. Sebab aku pernah duduk dalam satu kumpulan dengan dia sekali. Kan? Dan dia pun kalau macam dari segi profesional lah kita cakap dia ni memang bijak lah. Dan dia ni sebenarnya orang yang baik. Okay. Kan? Orang yang baik, yang bijak. Cuma dia sebab tu bila dia buat statement pernyataan macam tu, pada orang yang tak kenal, orang akan marah. Tapi dia perlukan orang untuk respon. Sebab the worst thing for a politician, when people are not giving attention to you, because they need the publicity. They need the publicity for them to be known. Yes. So some people, some politician, what would they would do? They would do the kind like statement that would make people tick. You know. Aku faham. Aku faham angle kau, tapi aku tak setuju. Yalah, dia bagi aku politician ni ataupun orang besar ni kan, leader lah kan, dia patut menunjukkan contoh yang baik tau, yang teladan yang baik, yang macam maksudnya kau boleh berfikir kan. Betul. Dia keluar statement macam tu, bagi aku macam apa yang kau nak tunjuk dekat orang. Dia je macam ni tau. Kalau kau buat macam tu, dia macam ni tau. Kalau kita tengok semua kebanyakan ahli politik, yang kalau dia buat yang jenis baik-baik kan, berapa jauh dia boleh pergi. Tak kisahlah. Pula aku potong lagi. Aku bip. Aku tak kisah. Aku faham dia punya objektif tu adalah untuk meraih populariti ataupun nak nama dia tu dikenali. Tapi aku tak question dia punya objektif. Aku question dia punya cara. Betul. Dia lagi satu, kau kena tengok kalau nak buat nak ikut cara macam tu, kau kena tengok apa orang lain buat juga. Dia sebab kau kena menentang arus tau. Kau kena menentang arus dalam jenis macam kalau kau nampak rakyat macam ni. Jadi untuk bagi perhatian rakyat tiba-tiba dekat engkau, kau kena buat sesuatu yang kau tahu rakyat akan marah tau. Tapi tak adalah sesuatu yang betul-betul orang sampai bakar rumah ke apa, tak adalah. Tapi sekurang-kurangnya orang akan bercakap. Kan? Jadi benda ni adalah satu permainan lah. Dia macam sebab benda-benda macam ni selalu aku cakap dekat orang, kalau kau jangan never fall into this particular game. Exactly. Because why? Sebab aku tak adalah lama sangat duduk dengan kalangan ni kan, tapi aku boleh baca. Kan? Boleh baca apa benda yang diorang nak buat apa ni semua. Tapi but the thing is, many of my peers especially lah, they don't actually know the game. So I always tell them that never fall into this game, into this trap. Yes. Because it's a trap. Itu yang aku tak puas hati. Pasal memang it's a game tau. Macam kita punya livelihood ni jadi macam game je lah pada diorang tau. Macam diorang boleh, it's a game. You have to play the game macam tu tau. Padahal it's reality sebenarnya. That's the thing Amar. Once you enter politics, you have to play the game. Aku faham lah, that is a game lah. No doubt memang ada permainan politik dekat luar sana. Aku bukanlah naif yang tak tahu ada permainan politik, tapi aku tak setuju pasal dia impact kepada, well, dia macam ni Ahmad. Every level of our life there is politics involved, in a sense like okay like this office politics. Or even like when we were in a high school. High school politik. Tadika pun ada politik di sendiri, budak-budak tu kan. It's an interaction. It's how we act and react. Act and react and how we control the situation. So macam aku tu selalu dengar orang cakap, aku tak suka politik tu. That person is the one yang main politik paling kuat dalam office. Kan? Itu yang selalu aku jumpa. So macam kita kita kena faham dulu tau apa maksud sebenarnya politik tu. Politik kan is the business of the police, business of the city. Kan, politik ni tak salah aku, dia punya root word dia, the root word is came from ancient Greek. Sebab aku ajar sejarah. Aku ajar sejarah pasal sejarah apa seni bina kan.
So politik ni originally is about business of the police. Tu saja. The business of the city. How you run the city. Sistem lah lebih kurang. sistem. Okay, lagi satu macam bila kita pergi dekat macam ancient Greek kan, macam mana dia ajar penduduk dia pasal politik. Dia ajar melalui teater, baca falsafah semua kan. And then macam lepas tu macam kalau kat Athens, okay, Athens zaman dulu dia punya cara politik dia memang unik lah. Kau ada Perdana Menteri baru setiap bulan. Dan dipilih secara rawak. Dia ada satu mesin ni nama dia Cleritorion. Kau boleh check lah Cleritorion. Clary macam ni je. Cleritorion. Cleritorion. R-I-T-O ada Cleritorion. Tak ada, bukannya yang tu ni, yang kau nampak government work in ancient Athens. Yang kau nampak yang itu ni. That machine. Ya. Apa benda ni? Itu mesin tu dia macam mana tau. Okay, Mesin? dia is considered to be a machine. Kau nampak slot tu? Okay, slot tu semua dia akan letak nama orang. Nama orang Sarawak kan. Lepas tu kat sebelah kan kiri tu kau ada nampak macam ada lubang-lubang tu kan. Sebenarnya tu letak satu pipe tembaga. Lepas tu dia akan letak daripada atas pipe tu dia akan letak bola warna hitam dan putih. Okay. Secara rambang kan. Okay. Sebab tu nanti dia akan tengoklah dia ada dia punya order dia sendiri untuk pilih kabinet mana bulan ni. Siapa yang layak lah. Bukan siapa yang layak, siapa yang dipilih. Memang siapa mungkin lah slot machine lah. Ini mungkin lah pada aku tak tahu pada zaman tu. Mungkin pada zaman tu ramai orang yang macam boleh dipercayai ataupun layak. Aku tak rasa diorang macam ambil bukan pasal tu dia random macam je. Takkan dia ambil memang random. Mungkin tahap intellectual orang masa tu ataupun kualiti manusia masa tu tinggi yang sampai macam kau boleh pilih siapa-siapa jadi pemimpin, macam layak jadi pemimpin. Mungkin lah. Okay, pada zaman tu yang hanya boleh mengundi adalah lelaki merdeka yang duduk dekat situ. Dia have to be a citizen resident. Apa maksud lelaki merdeka? Dia bukan Kau hamba. tak boleh slave. Kau tak boleh jadi slave. Slave tak ada right nak vote. So kau macam betul-betul citizen lah. Dia kau kena ada tahap yang kau bekerja dekat sana, betul-betul citizen sana. Memang lahir kat situ. Lahir kat situ. Bukannya kau ni kalau kau datang di luar pindah, you're considered as a resident alien. Resident alien Wow. In fact masa kalau kau pergi certain airport, tak salah aku pergi dekat China ke Jepun kot. Dia orang gunakan perkataan alien nak describe foreigner tau. Alien Itu memang legally that is a legal word. So sebenarnya it's a correct word or not so to say It is a correct word. It is a correct word tapi macam jarang orang pakai. Tapi bagi aku yang tak pernah dengar perkataan alien tu digunakan dalam konteks tu, aku rasa macam pelik lah. Dia selalu kalau kau belajar undang-undang memang kau akan selalu jumpa alien. Sebab aku faham sebab kita selalu tengok perkataan-perkataan macam alien sebab movie, filem. Yes. And popular culture. Yes. They say like mutant also when I was describing mutation. Semua orang fikir X-Men. Padahal mutant is a mutation lah kan. Yeah, it is mutant. So, dalam kelas aku dulu masa aku kat sekolah menengah ada classmate aku dia ada jari nombor 6. Okay. Jadi aku bagi tahu lah sebab dia ada mutasi lah. Ya kan? Dia mutant. Lepas tu dia kata, "Oh, kenapa dia mutant? Ni mutant, kau panggil ni mutant, mana ada power, tak ada." Tapi dia punya jari ke-6 tu function tak? Tak. It's extra je lah. Dia boleh main gitar power sikit lah. Dia boleh reach Aku sampai. time sekolah rendah ada seorang. Dia punya jari tu half dia function. Dia macam dia boleh gerak tapi dia macam bila nak grab dia tak dapat sangat. Tak kuat lah. Tak kuat. Apa? Dia ciptaan Tuhan ni macam-macam ya. Tapi kalau dia jadi classical guitarist dia power kot. Berbalik pada isu politik ni kan, macam kau cakap orang yang dipercayai yang benda semua, kita tak tahulah, mungkin jugalah patut sebab kita tengok pada zaman tu pendidikan politik dia memang sangat tinggi kan. Pasal dia boleh kata tiap-tiap minggu dia ada pelajaran tau. Macam kalau kau rasa bosan, dia orang rasa bosan, dia orang pergi kat teater. Teater tengok kan, dekat teater tu dia belajar pasal politik. Yes. Seni lah, melalui seni kan? So, tapi dia berbeza dengan orang Rom. Orang Rom dia orang Rom orang hiburan. Orang Greek, ancient Greek, hiburan tu adalah tempat untuk dia orang belajar. Intelek kan. I'm intrigued to know more. Okay, aku ada satu cerita lah. Cerita ni ada kena-mengena dengan status politician ataupun politik di zaman sekarang ni lah. So hari tu aku pergi bank.
nak buka account bank lah. Lepas tu kau isi nama, isi apa semua IC, tiba-tiba kat bawah tu ada satu kotak yang cakap declare if you are politically exposed. So maknanya if you are politically exposed, you have to declare. Means politically exposed macam? Kau okay, dia hari tu aku baca dalam website bank negara, dia ada cakap lah political expose ni adalah macam anak kepada politician, saudara mara, ataupun kau politik, ataupun kau memegang jawatan dalam politik, ataupun kau memegang fund, public fund, duit rakyat. Okay, so you are politically exposed. So maknanya bank taruh condition, kalau kau ada kena-mengena dengan politik, kau kena declare. And bila kau declare tu, kau kena adalah step-step extra yang kau kena ni kan. Tujuan dia untuk apa? So tak tahu, mungkin supaya kau tak boleh hide the money or people money. Correct. This is all macam orang cakap tu due diligence lah yang dia perlu buat. Supaya sebab banyak kes kan. Politik masuk duit dalam bank, lepas tu bank tu kena, pegawai bank tu kena. So ini aku nampak macam salah satu cara bank nak cakap, okay, aku tak nak liable for anything that you do. Kau kena declare lu kau siapa apa semua. So dalam aku tengok borang tu, aku macam wish ini dah teruk ni. Pasal engkau, maknanya status politik ataupun politician ni macam terlalu not trustworthy tau. Sampai macam kau kena nak isi borang untuk isi bank pun, nak buka account dekat bank pun macam kau kena declare yang kau politician. Apa, dia mencerminkan satu keadaan yang tak best tau dalam society. Maknanya kau punya pemimpin dah tak boleh dipercayai. Faham tak? Dia tak cakap kalau kau lawyer kau kena declare, kalau kau banker kau kena declare, kalau kau doktor kau kena declare, kalau kau businessman kau kena declare. Dia tak cakap. Dia cakap kalau kau politically exposed, kau kena declare. We're doomed. No lah. Tak adalah. I mean like benda Macam tu lagi. Betul. Macam mana Carol? Aku nak tahu dari mana nama okay, tu. aku nak kau komen on aku punya pandangan tu. Macam aku terasa like macam shit. Dah tak ada hope dalam dunia ni. Macam kalau leader sendiri pun kau tak boleh percaya. Tapi not all lah, I think, for me. Not all, of course not all. Tapi macam the fact that pihak bank terpaksa buat macam tu, maknanya dia bagi blanket statement lah. Macam okay, semua politician kau kena declare. Nampak sangat macam bagi aku satu description yang macam sebenarnya dalam society kita ni, our leaders are not trustworthy. No, I mean, what to do, man? Terang-terang tau. Ini bukan macam orang cakap tepi jalan macam politician apa tu. Ini pihak bank, pihak swasta ni. I mean, it's all about money, bro. Dah bila dia tak salah aku ni tak ada kaitan dengan AMLA kot. AMLA lah. Wait. AMLA is anti money laundering act. Okay, I'm not that smart when it comes to this. It's so okay. aku akan tanya semua benda yang aku faham. Tak apa, ini satu pendedahan. Bila terdedah nanti kita lagi tahu lah kan. Let's learn. Tapi okay, bila kita nak cakap pasal untrustworthiness, kan, dia benda ni sebab bukan apa, pasal kita tengok ahli politik ni pasal dia dah ada case tau. They are presidents. Kan, it's very hard lah. So which means that whoever wants to jump into this particular field, they have to know what kind of burden of image, burden of again, task. you are going into the game, playing the game. Yalah. Is it worth doing it anymore? So sekarang ni kalau nak cakap pasal untrustworthiness, banyak. I'm not just talking about politician. Sekarang apa yang orang panggil ustaz penunggang agama. Yes. Kan? So dia macam ni Satu kena sebut lah. Okay. Kan? Carol, kau try to focus in one topic, jangan bercabang sangat. Nanti kan? Sebab cerita dia pasal apa tau. Dia punya root word dia is actually untrustworthiness on certain group. Yes. Whereas macam betul kau cakap, bukan semua orang. Dan kalau kita tengok setiap strata daripada rakyat masyarakat tu, daripada bawah sampai atas, mesti akan ada orang yang bad apples lah. Bad apples always be there. Tapi it's always the politician who got the bad rap the most. Kenapa? Pasal it's about the amount of money. And diorang pemimpin negara, pemimpin rakyat. I'm talking about okay lah, corruption kan. I mean like on the root, grassroots itself, there are so many corrupt practice that we don't want to admit. Acknowledge. Admit. Kita tak nak admit.
Kenapa? Ada beza tau. Sekarang ni bila kau sebut diskriminasi antara orang kata terhadap ahli politik. Okay, kita tengok dari segi konteks yang lebih besar. Kita ni sebenarnya kenapa kita macam orang kata marah dengan ahli politik? Bila kalau kita tengok dia ada banyak berkaitan dengan jumlah duit tu sini. Dia actually it's not about the principle of the taking the money. It's about the amount of the money. Taking public's money, no? People's money. It's not about people's ataupun orang. It's about the principle of taking money, taking bribery for corrupt for whatever ni. Sebab tu kalau macam kita tengok kalau macam ada setengah orang yang aku jumpa kan, pada dia ambil setakat cuit RM1-2 tak ada apa. Alah RM1-2 je. Duit masjid. Alah. Duit masjid betul. Kan duit masjid ke Tabung apa duit masjid. tabung. People ambil duit dari masjid? Ada. Itu yang tabung ramai masjid ada. Itu yang ramai orang marah dengan AJK masjid apa semua kan, because to what people have said, they suspect, I would say to their knowledge or they suspect that people in the jawatan kuasa masjid misuse the funding lah, the fund. Where have I been living, man? I don't even know about that. Masjid. Oh, dah lama dah benda ni. dah lama. PKP. Dah lama benda ni. I mean like it's been like this forever since like I was young. And I'm not young anymore. Okay, PKP is not an I'm excuse. not young anymore. Kan? So macam malah dalam kat sekolah lagi kelas kadang-kadang kat sekolah cikgu ambil sikit-sikit apa, tapi macam dia pada setengah orang yang aku pernah cakap pasal benda ni juga kan, pada dia macam RM10 apalah sangat ni, orang ni politician dia 10 juta kan, itulah yang patut ditentang. Tapi it's about the principle lah, it's the principle. So that's why ada orang pernah bagi tahu ada orang pernah cakap pemimpin adalah cerminan rakyat. If you want to get a good leader, you have to have a very good people, citizen. Tak salah aku Saidina Ali pernah cakap macam tu juga, macam sebab pada zaman dia yang banyak konflik kan, dengan Muawiyah benda semua kan. Dia kata pada zaman tak salah aku dia punya the gist of what he said, yang zaman dulu zaman tu elok pasal rakyat pun elok, perangai elok. So kau cakap macam untuk ada pemimpin yang elok kena ada masyarakat yang elok, bukan betul. Vice versa. No, that's sebab pemimpin tu datangnya daripada mana? Yelah, daripada rakyat lah. Daripada rakyat. Kalau pemimpin tu daripada masa zaman dia muda lagi kan, daripada zaman tapi dia, pemimpin yang set polisi. Dia tak ada kaitan dengan polisi. Benda ni dah kaitan dengan hati. Yelah, dia yang pemimpin yang tunjuk. Okay, kalau kita kena asingkan polisi adalah polisi lain tau. Polisi tu neutral tau sebenarnya. Okay, polisi neutral. Polisi is neutral. Yes. Apa yang dibuat yang korap-korap tu tak terkaitan dengan polisi tau. Itu adalah orang kata jati diri. Jati diri dia sendiri kan. Jadi benda ni kita kena asingkan tau sebenarnya. Macam kalau orang tu polisi baik macam mana pun, tapi kalau jati diri dia tak bagus, korap semua kan, dia akan cari loophole. Dia akan cari cara untuk macam mana untuk dia nak ambil buat benda yang dia suka. Selain cerita lah kan. Tapi kalau macam orang tu jati diri kuat, walaupun tak ada sistem, there's no system in place, masyarakat tu akan jadi elok. Sebab tu aku macam bagi tahu kat aku anarkis. Aku itu menarik kat tu. Kau tahu anarkis tu apa? I know by word but not by Sons meaning. of Anarchy. Okay, anarchy, and this is also related back to the corruption of word. Aku rasa aku ada mention earlier, quite earlier macam alien tadi kan. The word anarchy itself has been misused. I'm not talking misunderstand. To be something like of chaos. You have to differentiate between chaos and anarchy. Anarchy is meaning that your society does not have leadership. You tak ada you don't have central leadership. So it's a group of people without any leaders. Yes. Yes. You self-govern lah. Self-govern. So in order to do that, wait, sorry. Ada tak any place sekarang yang macam tu? Dia ada, tapi dia is a very small society because it become impractical when you have to do something that's much more complex. Yes. That's why I said like Facebook, certain Facebook groups, they are working in a very anarchic manner, and they don't have leader, but as a collective, they work together. So sebenarnya ada banyak, kau boleh jumpa, kau cari je. WhatsApp group sudah lah, tengok WhatsApp group. Group betul. WhatsApp group sekolah-sekolah mana ada leader apa semua, masing-masing yang macam nak share je kan. Dia tak ada assume leader tau. Dia jadi rosak bila ada assume leader.
So jadi dia orang tak nak benda ni jadi rosak. Whatever effort that they're doing, they don't want it to be corrupted lah. So that's why they decided not to have a leader. So dalam konteks Malaysia ni kau rasa applicable ke? At the moment, at this particular... Bukan applicable. Macam of course at the moment it's not applicable. But kau rasa macam ada the chance. Ada chance. Always. I mean, like we're talking about the chance, there's always be a chance. Yalah, possibility. The question is how many percent? Yes. 50%, 10%, 0.05%. Okay, aku nak tanya kau. So ideally you would like anarchy punya system? Ideally, yes. But we have to admit that there is a limitation. Correct. Any system, any political system mesti ada dia punya flaw dia. Democracy is not the best system in the world. Communism ke or apa lagi? Ada banyak lagi lah. Socialism apa semua ni ada baik dan ada buruknya. Okay, kalau kita tengok betul-betul socialism, communism, demokrasi, monarchy, whatever it is kan. Tengok apa sebenarnya tujuan dia. Tujuan dia kan, all this ism keluar ni sebenarnya asal-asalnya adalah untuk membantu rakyat. Ya. Tapi dia jadi korup kenapa? Korup, is it about the system or is it about the people? No, people. It's always about the people. Yeah. So among other things that what we have to do, let's say like we want to create a good leadership in the future. The first thing that we have to educate is the young people. From the young. Okay, Carol, itu yang aku rasa macam ada chicken and egg ni. Kau nampak tak aku tak setuju dengan dia banyak kan? Dalam Facebook pun selalu juga kadang-kadang aku gini macam about membentuk these youngsters pun, I think there's something wrong juga on that. In what sense? I mean, kalau kita nak, I mean like if you want to have a good society, a good group of people lah kan, so kau kena bentuk dorang since dorang kecil lah kan. But it depends siapa yang mengajar juga kan, maknanya ada atasan lah. Ada atasan juga. Yang mengajar tu pun ada syllabus dia. Yang create syllabus tu pun ada yang menjawab kepada orang boss dia apa semua. So let's say orang yang atas ni nak ajar this group of kids. Yes. Okay. So dia ada dia punya certain syllabus dia dapat. Tapi dia dapat pun from someone else. Kan? So apa yang dia dapat dari someone else tu pun, what if that method is not something yang perfect. Bukan perfect. Macam these kids tak agree on. Okay, faham. Okay. So then dah macam bercanggah dah dekat sana. Okay, dia doesn't macam that leads to conflict? Okay, kita tengok macam benda yang seingat aku lah kan, macam kita selalu puji orang Jepun. Pasal tak orang Jepun budak-budak selalu ni kan. Saya ingat setahu aku lah kan, ada kawan ni, sahabat dia pernah kerja dan belajar di Jepun. Dia cakap yang kau nampak ni semua bukannya benda yang daripada beribu-ribu tahun. Benda ni macam daripada, tak salah aku, dia satu pendidikan yang dia buat pada zaman Maharaja Meiji. Itu pun dalam 200 tahun lepas. Okay, kan? Maknanya barulah. Boleh tak kata adalah lama sangat. Tak adalah lama sangat. Okay. Tapi maksud dia apa tahu, dia macam dia perlukan komitmen termasuk mak bapak. Betul. Dia masalahnya macam nak ajar budak kecil ni bukan cikgu. Okay. It's the parents. Aku suka from the rumah lah. Exactly. Aku setuju dengan style kau yang macam cakap kau nak put the less blame on the leaders. But more kesedaran kepada masyarakat. Betul. Aku rasa itulah kau punya gist argument kau kan. Kadang-kadang kita ni pun salah juga, kita cepat blame leader apa semua kan. So aku faham part tu, tapi itulah dalam konteks Malaysia ni. Okay, konteks Malaysia ni kau tahu kita memang terlalu bergantung kepada pemimpin. Yes. Semua benda semua nak bergantung kepada pemimpin. Betul. Nak pergi tandas yang bersih pun nak kena ada pemimpin. Aku macam tandas bersih ni tak boleh fikir sendiri kan? Ya, tak boleh fikir sendiri ke? Sampah pun nak kena ada pemimpin, nak kena settlekan. Astagfirullahalazim. Kan? Dia macam baru ni aku baru baca pasal tong sampah. Tong sampah kat taman-taman semua. Tak salah aku ada dekat Shah Alam, ada satu tempat ni lah. Tempat tu ramai orang-orang kaya. Ramai orang yang berada orang datuk-datuk, Tan Sri. Betul, berpendidikan tinggi. Yes. Tapi sampah banyak. Dia macam mana tahu? Sebab tu orang tu cakap macam takkanlah korang ni you are well educated but you don't have manners. Macam mana ni? Tak masuk kan? Tak masuk. Jadi ingat kat Melbourne, benda dia cerita tau, kat luar negara, dia semacam kat Melbourne, tong sampah tak banyak. Taman-taman tong sampah tak banyak. Betul. Tapi clean, it's very clean. Kau nak jumpa sampah rokok kau kena tegur. Exactly. Aku pernah kena tegur, Carol.
Kat sana. Aku isap okok, lepas tu aku buang je. Waktu Mak Saleh tu datang, do you know where this cigarette butt will go? It will go into the sea, you know. Lepas tu dia lecture aku lah 2-3 minit, lepas tu dia jalan. Lepas tu masa since dari tu macam aku isap okok jaga-jaga lah. Dia kalau betul lah, memang betul lah pasal itu pun satu dia buat benda ni kita semua kena memainkan peranan. Betul. Aku setuju, tapi at the same time aku rasa keadaan sekarang ni pemimpin terlampau banyak macam menunjukkan contoh yang tak baik tau. Dia betul Ahmad. Tapi macam aku pernah cakap benda ni masa pasal PKP semua kan. Aku cakap kau dah tahu pemimpin buat orang macam tu, yang kau ikut tu kenapa? Jangan ikut lah kan. Yalah, janganlah ikut. Kau marah pasal dia buat benda tu. Lepas tu kau pun buat benda yang sama agak. Apa yelah, ada golongan yang ingat macam pemimpin boleh buat, nama pun pemimpin untuk memimpin. So kalau dia tengok pemimpin tu buat, dia rasa okey. Dia rasa macam okey kot. Okey kot. Sebab tu Najib boleh masuk kedai nasi ayam relax I mean that's why tak boleh nak it's memang the facts now yang kita nampak apa semua memang it's salah pemimpin apa semua. Tapi after macam kita had this conversation and everything, aku start fikir yang actually apa yang kita tengah cakap about pemimpin semua ni, it happens on every level. Betul. Yes. So aku rasa everyone salah. I don't say everyone salah lah. I say everyone have their own share of things. Their own share lah. Kalau salah tu macam perkataan tu berat sangat bang. So point kau adalah jati diri. Kan jati diri kau sebagai dia macam ni, aku selalu tekankan pada pelajar aku kan. Aku cakap yang paling penting kau punya jati diri, kau yang kena baik. Kau kena engkau sendiri yang tahu macam mana nak bezakan baik dengan buruk. Pasal apa? Kau bayangkan semua kerajaan ni collapse. Imagine all the government collapse. Nothing because of what? How can you survive? Yeah. Kan? So you have to have a knowledge, a will. Arwah cikgu fizik aku pernah pesan ni first class kita orang masuk fizik kan. Dia cakap korang ni janganlah nak belajar dia pandai. Sebab dalam kita punya lembaga pendidikan ke something like that, dia punya warta ke benda dah. Dia cakap pendidikan ni bukan nak menghasilkan rakyat yang pandai. Dia nak menghasilkan rakyat yang berguna. Dia bukan pandai tau, dia berguna. Sebab ada orang pandai tapi tak guna. Betul. Banyak. Itu banyak, ramai. Pandai memang pandai, tak ada guna. Hancing. Kan, tak guna punya orang. Pandai memang pandai. Dia pandainya, kepandainya buat apa? Menipu. Betul. Itu banyak scammer. Scammer ni semua pandai. Scammer pandai, pencuri pandai, yang MLM semua tu pandai belaka. Tapi apa kepandainya dia buat apa? Sebab tu dia panggil tak guna. Daripada kita kena jadi orang yang berguna. Okay. Kita masuk bab yang utama sekali lah. Kau rasa apa yang aku nak cakap pasal orang muda tu? Undi 18. Yes. Aku dah boleh baca lah. I can smell it from afar. First kali kenapa kau ingat aku, kenapa kau dah rasa yang aku nak bercakap pasal undi 18 ni? Bila kau cakap politik untuk orang muda. Okay. Sebab tu bila kau cakap politik orang muda, sebab tu aku cerita pasal orang muda je. Okay. So kau tahu kan pasal undi 18 kan, yang Syed Saddiq try nak push. Lepas tu sekarang ni tengah tergendala pasal SPRM cakap tak ready lah apa benda semua kan. Tapi aku tak SPR bukan SPRM. SPR sorry, Suruhan Pilihan Raya Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya. Diorang nak change the age for They already change. Dah tukar 18 sekarang. Dah tukar. Dia masalah dia bukan sekarang kalau tak salah aku, dia punya masalah bukan dekat persekutuan, bukan dekat federal. Masalah kat state, negeri. So ada negeri dia macam ni. Ada negeri yang tak setuju. Ada negeri tak setuju. So maknanya dah memang dah diturunkan ke ataupun in principle sebenarnya dah turun. Sebenarnya so, maknanya dah boleh lah from 18 onwards. Pasal semua tak salah aku dalam parlimen semua sebulat suara setuju. Tapi tu apa yang SPR cakap tak ready lagi? Dia pasal nak daftar nama tu. Tapi daftar nama tu sebenarnya benda kecil je kan. It's not the real issue. The real issue yang aku nampak, yang setakat yang aku faham lah, pasal negeri, ada setengah negeri tak setuju. Banyak orang cakap kenapa negeri tak setuju, tak buat je lah, bukannya apa. Okay, sekarang ni kita nak debate dekat sini, setuju tak setuju. Kau nak ambil style mana? Aku okey je. Kau setuju tak setuju? Cakap dulu setuju tak setuju.
Kita Aku tak susah nak cakap. okay, Okay, buat tak masa ni lah. Setuju tak setuju? Aku rasa aku tak setuju. Kau tak setuju? Kau? Aku okey je, setuju je. Kau setuju? Aku pun okay je, setuju je. Lah, kesiannya tinggal dia seorang. Boleh Tapi Kau rewind nakal lah. tukar. Tahu jangan. Stand. tapi ada pros and cons. Betul, Okay, betul. Kau tengok macam ni banyak argument sekarang ni yang belah-belah yang pro undi 18 ni. Dia cakap macam, alah kalau kahwin umur 18 boleh, tapi mengundi tak boleh. Sebab legal age kita 18 boleh kahwin. 16. Ah? 16. 16 ke 18? 16. 16. Okey lah. Dia perempuan, Younger. perempuan 16. Okey. Panggil lagi lah, aku suka tu. Tapi aku kalau dengan dia akan selalu Tak apa, berdebat. jadi dia cakap isteri aku dah okey. Okay. So maknanya 16 dah boleh kahwin lah kata 16. Tapi kalau kau bapak kan, anak kau nak kahwin umur 16, mesti kau pun cakap kau ni dah menggatal pula nak kahwin ni kan. Kau ni dah ada duit ke? Dah boleh ke nak jaga anak orang? So sama juga macam undi 18 ni kepada aku lah. Aku setuju yang macam umur undi tu dikurangkan ataupun diawalkan supaya menggalakkan anak-anak muda ni berfikir sikit lah. Tapi at the same time aku macam kau ni kan baru hingusan, macam mana nak mengharapkan kau I don't think 18 is the right age. Kalau ikut berapa? 21. 21. Tapi kalau kau tengok in the region, we are the one of the latest yang macam turun kan tau. Semua tempat paling semua dah 18, 16 pun ada tau. I think not 18 lah. Kenapa? I think 20. Tapi kau tadi setuju. Aku cakap aku tak setuju. Kau tak setuju. Dia tak setuju. Okay, Tapi kenapa kau tak setuju? Tak adalah. I mean, this is based on aku Yeah, punya yeah. apalah. Yeah, yeah. Okay? Kejap. Aku nak tanya kau dulu. Umur kau berapa sekarang? 25. Okay, kita kena establish dulu pasal baru kita faham Okay, kenapa. betul. Kau dah pernah undi sebelum ni? Nah, sekali. Last time lah. Last time sekali. Alright. I mean sebab aku agree diturunkan, but maybe just by a year once you get 20. Kenapa kenapa not 18? Okay, sebab I mean bagi aku lah. So 17 is where kita habis SPM kan. Kan? So SPM is kita belajar history dekat sekolah. Correct. And then we learn a lot of stuff in the school. Correct. Tapi it was based on school punya experience lah. Correct. Kita belajar everything yang diajarkan. Correct. Right. So then once you finish your high school, which is on 17, you have 1 year to actually get to know kan. Terus nak kena undi kan? Tu satu benda. Kau ada 1 year to actually know about the outside world, tapi Correct. kau kena undi terus. Correct. Right. Tu satu benda. So I think you should at least give it a bit more time untuk Lepas sekolah lah kan? lepas sekolah tu kan, bagi bit time to actually observe how the older peoples are doing, you know, kenapa nak undi ni, kenapa nak undi tu. Do your research lah untuk kenal. And then another one is mostly sebab aku rasa sekarang terlalu ramai the youngsters yang Pakai TikTok. bukanlah TikTok, tapi they have macam semua nak cakap aku stand right on this. Aku stand right on this. I mean on Right. Twitter you can see a lot lah. Yeah. Twitter, Facebook, aku stand right on this. So dia okay. BBNU. Budak-budak baru nak up. Dia- something lah. Dia kan manusia ni kau ada sampai satu tahap yang kau akan stable, which is like umur 40 lah orang cakap. Kebanyakan umur 40 tu kau punya pemikiran, kau punya ni semua dah stable. Bagi aku yang muda-muda ni tak stable lah. Macam kau cakap lah, dia akan ikut perasaan daripada Dia not stable is not actually the right word for it. Easily influence. Easy influence lalang. kan, dia macam kau belum sure lagi dengan kau punya own mind. So tapi kau nak go out and vote. Correct. Kan? Responsibility tu besar sebenarnya. Sebab mengundi is something is a very huge responsibility. What if turun kami 18 tahun semua kan, orang undi tiba-tiba that last count budak 18 tahun tu is the one yang tentukan. Yalah. Kan? Tapi that decision is made on someone who is 18 years old, a year after high school, yang baru nak betul-betul kenal lah everything. Aku nak support kau sikit lah. Walaupun aku setuju undi 18 ni, tapi aku rasa macam yang paling penting sebenarnya implementation dia. So turunkan umur tu, itu baru langkah pertama. Tapi sebenarnya macam kau cakap tadi lah, dia tak ada masa nak belajar pasal ni apa semua kan. So nak tak nak, kalau kau nak suruh budak-budak
undi umur 18, kau kena start dia punya education awal lah. Tapi kau kena tukar apa yang been taught in high school. Kau kena Correct. tukar lah. Correct. Maknanya it's not really just macam learning about history ataupun maknanya memang pemikiran politik ni kau kena terapkan daripada sekolah dah supaya ada masa lah dia orang nak memikir. That's the thing. Pasal actually sebenarnya lah to what I know best based on what we have learned in high school, we have been exposed to the democratic system for a very long time since like sekolah rendah tau sebenarnya. Bila kita ada vote for Class monitor semua ni kan. Sistem tu dah ada. Apa kita belajar dekat sejarah pun dia macam ni lah. Sebab aku ajar sejarah, lepas tu orang saja cakap ke aku suruh tambah lagi syllabus. Aku cakap walaupun aku ni minat sejarah dan ajar sejarah, janganlah buat benda tu. Serius aku cakap, sebab kalau nak isi semua benda, sejarah kita panjang tau sebenarnya. I mean that's why saya kau cakap sejarah tu panjang. Sejarah kita terlalu panjang. Yes, I understand that. Fully understand, panjang. So then why the rush? Why the rush kau nak bagi these kids for just 1 year? Aku setuju juga soalan dia tu. Kenapa pada nombor tu je macam kau nak ni? Adakah kita kekurangan pengundi sampai nak kena tarik orang 18 tahun? Apa keperluan dia? Maybe back to kau punya point. Maybe because dorang senang kena influence. Exactly, betul. Aku pun setuju juga tu. So, umur 18 ni paling senang di-influence, paling senang dibeli. Betul. Yes. Itu So, memang dia akan jadi dalam konteks yang ni nampak aku nak cakap keburukan dia lah yang aku nampak kan. Macam kalau kau apply benda tu sekarang dengan situasi sekarang ni yang budak-budak macam sekarang ni lah, state sekarang ni kan, confirm punya politician ni semua akan beli budak-budak ni. It's Lepas tu easy. semua akan masuk TikTok, semua politician semua akan bertukar jadi penghibur. jadi penghibur sebab nak memikat hati umur 18 tahun yang bagi aku belum matang. You don't even need to do TikTok. Kau just release one statement, cakap lah siapa yang support on undi 18 ni, kan, siapa yang nak support apa semua, daftar sini, and then you can get a macam 500 punya something duit. Then dah kena beli. All you gotta do is when the election came, nanti in the future ke apa, you just have to vote for the. Dia So same as that. Betul. Yang macam aku cakap, macam ahli politik jadi penghibur kan. Benda ni pun sebenarnya aku pendapat aku, ahli politik tak boleh jadi penghibur. Kalau ahli politik dah jadi penghibur, dia dah tak jalankan tugas dia sebenarnya. Sebab tugas dia adalah untuk membantu rakyat. Tau sebenarnya. Tugas dia adalah untuk membantu rakyat. Tiba-tiba untuk beli undi ni, kau jadilah masuk TikTok lah, menyanyi lah, main gitar. Aku boleh confirm once undi 18 tu macam on, confirm TikTok penuh dengan ahli politik. Betul. Confirm. Tapi Yama, boleh tak jadi macam TikTok tu orang muda tak pergi, sama macam Facebook sekarang? Betul? Boleh jadi. Kan? Boleh sebab jadi. ahli politik ramai sangat dalam tu, semua pergi tempat lain tau. Boleh jadilah, tapi yalah, apa aku cakap? Tak macam Karol cakap tugas politik ke Ahli politik. ahli politik ni is to help the people kan. So dari segi apa dia tolong kalau buat rendahkan ke 18 ni? In what sense, in what way? How does it actually help Itulah, us? aku tanya soalan sama tadi kat kau. Apa keperluan dia sebenarnya? How does it actually help us? Apa dia punya, takkan semata-mata negara lain buat 18, kita pun nak buat 18. Aku rasa macam ni tau. Okay, pada masa sekarang, masa mula-mula ni, kita mungkin tak nampak apa dia punya keperluan dia, tapi kita kena tengok pada jangka masa panjang. Pada jangka masa panjang, disebabkan keperluan kita untuk membentuk kumpulan 18 ni sebagai kumpulan yang lebih cepat matang. Aku setuju. Cepat matang. Lepas cepat matang, kita akan merombak kembali kita punya sistem yang berkaitan tau. Pendidikan apa-apalah yang berkaitan dengan orang-orang muda ni tau. Yes. Jadi pada masa umur dia 18, dia dah jadi lebih matang daripada kita punya 18. Correct. Kan? Tapi dia macam mana tau, sekarang mungkin kita tak nampak, tapi kita kena buat. Dia kena buat dalam masa, supaya dalam masa 20 tahun lagi, dia kumpulan ni yang matang ni dah terbentuk. Yalah, maknanya keperluan sekarang ni kau takkan nampak lah apa impact dia kan. Tapi macam aku setuju lah, dia akan mematangkan generasi muda ni. Maknanya involvement muda ni bukanlah setakat fikir nak pergi mall, nak lepak ataupun nak beli kasut je kan. So dia dah daripada mula, mungkin umur 16 tu dia dah fikir dah macam okey, lagi 2 tahun aku nak mengundi ni. Faham. Sebab kita kena tengok balik macam mana Athens ajar rakyat dia. Macam aku cakap tadi, melalui hiburan dan semua kan. So itu tempat semua orang pergi, termasuk orang muda. Jadi dia
jadi macam pembentukan pemikiran tu dia akan melalui satu perubahan. Macam mana kita buat kita punya hiburan, apa polisi kita dalam hiburan, apa polisi kita dalam pendidikan, apa polisi kita untuk anak-anak muda ni semua kan. Semua setiap aras tu memang akan ada perubahan. And aku rasa the first time yang kita buat undi 18 ni takkan perfect lah. Betul. Confirm akan jadi macam benda-benda yang aku cakap tadi lah. Apa politician masuk TikTok, budak-budak kena beli gitu apa semua tu kan. Confirm akan jadilah. Tapi kalau tak sekarang, bila lagi kau nak buat? Can you Google for me the legal age for voting in Japan? Aku dah jumpa website tadi, macam dia ada tulis terus map. Kau tengok ni voting age all countries. Nanti dia akan tunjuk map tau. Jap. Tak, tadi kau ada nampak ada satu gambar. Tadi kau tengok Google Image, kau nampak tu high schoolers. Mana ni? Sebelah dia lagi yang tu. Yalah. Itu dia mengundi tu. Yang pakai baju sekolah tu. Nampak tak macam mana kita nak pergi kat situ kan. Tapi dia punya masyarakat dia tu, disiplin masyarakat dia tu kuat tau. Jati diri dia dah kuat. Itulah macam dia macam soalan chicken and egg tadi lah kan. Masyarakat yang kuat tu dia akan melahirkan pemimpin yang bagus kan. Sekarang ni aku punya assessment, masyarakat kita tak kuat. Betul, tak kuat. Jadi pemimpin kita pun macam sekarang ni lah. Ambil kesempatan apa semua tu. Lepas tu sekarang ni kau nak suruh budak-budak voting. Budak 18 tahun ni kalau dia tengok parlimen, kau rasa apa dia belajar? Parlimen tu tempat orang menjerit. Yang ni bukan umur-umur macam diorang 18 tahun ni menjerit. Ni dah pangkat datuk diorang lah. 70 tahun tapi menjerit macam masih budak-budak lagi. Name calling. So kita punya politik dekat dalam parlimen tu pun still macam budak-budak lagi. Kau nak ajar apa? So then kalau kau nak buat 18 is the age, so then politik semua mesti put a good example lah. Correct. So diorang boleh belajar. That is the pressure lah. That's pressure lah. I mean kalau the politik itself dekat semua sana is giving a good example apa semua, and then habis high school 17 kan, kau ada 1 year kau boleh tengok, tapi kau learn a lot lah. Kau tak learn macam ni nak teriak nanti. You don't learn that kind of stuff. Then maybe 18 is acceptable. Maybe it's acceptable. Tapi for me at least macam I don't know 20 lah. Kau punya argument is macam lepas sekolah tu kena bagi masa diorang sikit lah. Sebab the brains itself, the person itself, semua orang grow differently. Tapi itulah the objective of this is that macam diorang nak terapkan benda tu daripada sekolah. Diorang tak nak bagi masa dah. Tapi it's not doable with how kita punya sekarang. Macam aku cakap tadi lah, it's not doable. This is not Malaysia bro. Tapi diorang makan nasi kan. Itu yang aku cakap. Macam sebenarnya bila start kita implement 18, confirm takkan perfect. Akan ada benda-benda macam ni lah. Benda-benda yang aku cakap tadi. Macam contohnya masalah tengok sini pemimpin negara sekarang macam mana gelagat dia orang macam budak-budak. Pemimpin muda kena beli. Pemimpin muda tak tahu mana nak vote. Politician masuk TikTok. Ini semua masalah-masalah yang akan berlaku. Tapi kalau kau tak lalu semua ni, sampai bila-bila kau takkan pecah that tembok 18 tu? Sampai bila 18 takkan matang? Yalah. Kita tahu bila kita dah turunkan 18 ni, dia akan ada kemungkinan semua dalam parlimen ni semua 18. Kau bayangkan, imagine you have 222 people, 222 TikTok accounts, all screaming inside the parliament. But that 220 berapa? 22. 222 people semua dalam parlimen ni, kalau dorang have a mind yang aware of what's good and right, dorang tahu apa yang needs to be done, aku betul-betul fully support lah. Tak ada hal. Okay, the thing is like this lah. Okay, sekarang ni sebab bila kita tengok apa benda jadi kat parlimen ni kan, umur 70 pun ya Allah. Duduk. Suka hati aku lah. Dia macam ni tau. Kalah macam mamak punya gaduh. Age does not represent maturity. Yes. And sometimes the reason why they scream inside the parliament macam sama macam mula-mula kau buka pasal cerita Tok Muhammad Aslan tu. Dia sebenarnya nak dapatkan attention daripada orang Sebab tu dia jerit. Kan? Sebab benda, itu je. Tapi sebab kalau macam
dia membuatkan bila kita tengok macam dekat parlimen dekat UK nampak very gentleman. Tak, sama juga. Diorang pun ada Teriak-teriak ada juga. bergaduh juga. Tapi bergaduh dia nampak lebih Gentleman. Lebih manusia sikit. Gentleman is the right word. Maknanya kau, kalau orang tu bercakap, walaupun dia maki kau ataupun macam slender kau ke apa semua, kalau orang cakap, kau bagi dia lalu. Lepas tu dia duduk, aku bangun, aku cakap macam tolong tarik balik perkataan tu, speaker akan cakap tolong tarik balik, and kau akan tarik balik. Tapi kat Malaysia haram jadah. Engkau kalau dah maki, yang aku ni pun macam tiba-tiba emo, engkau ego, tak nak minta maaf, tembak benda tu bertembak setengah jam masa dah habis untuk berkelahi je. Dan itu sebenarnya strategi Nak melambatkan, nak lambatkan bagi orang jawab. Betul. Itu strategi. Itu permainan bodoh politik lah. Dia cakap kau nak buat 18 boleh, tapi set up a good example. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, 18 dah boleh kahwin, dah di-consider matang daripada segi Constitution Malaysia. Kau dah matang enough untuk membina keluarga, untuk bawa satu manusia ke dalam hidup kau. Mature enough to be tried in court. Kau dah tak kira juvenile lagi. Kau dah kira macam kalau kau salah 18 tahun tu, kau dah boleh masuk penjara sebagai seorang adult. So when you cakap in one case, okay, kau dah buat salah because you are an adult, kau kena cakap juga, now you can vote because you are an adult. That is the argument. That's the argument sekarang mah. Because you are an adult. You can be tried by the court. Kenapa tak boleh vote? Sebab dia 18 tu dia kenapa dekat mahkamah dia boleh dia dibicarakan mengikut akta tertentu kan, pasal dia tahap 18 ni adalah satu benchmark yang orang dah lepas mumayyiz. Dia dah mumayyiz lah, dah lama dah mumayyiz lah. Dia macam dia dah tahu baik dengan buruk tau. Jadi kalau kita dah boleh letak kategorikan orang itu macam itu untuk dibicarakan, kenapa macam Ahmad cakap, kenapa tak boleh pada umur yang sama kita letak orang tu diberi kepercayaan untuk undi? Pasal kita, the whole principle is we trust them to decide. Correct. We trust them to decide, to be old enough to make decision. Correct. Kan? Jadi sebab tu dia kena bicarakan mahkamah pada usia tu. Kita trust dia untuk beli rokok pada umur 18. Untuk menghancurkan diri dia. Macam by 18 kau nak isap rokok, isap lah. Itu hal kau, itu keputusan kau. Nak menghancurkan diri. Sama juga. Umur 18 kau. But it's just like we're talking about the fate of a country. Yeah, of course lah. But okay, example dia sekarang ni macam aku sebut tadi mula-mula kan, kau dah tahu orang tu macam tu, janganlah ikut example tu. Jadi yang paling penting okay, itu macam dah macam masuk nasihat lah. Aku nak kita gulung perbincangan ni dengan nasihat. Okay. So nasihat tak semestinya kepada orang muda saja. Kau nak nasihat siapa? Okay. Sama ada dia pengundi, orang muda, ataupun pemimpin yang aku rasa kan kalau turn aku nanti aku kena bash lah. Okay, kau bash je. Okay. Nasihat saya pada pengundi-pengundi muda, bacalah buku banyak-banyak. Tak adalah. Nasihat saya pada semua orang yang nak mengundi ada nombor satu, kita kena percaya pada diri kita sendiri kan. Kita kena duduk fikir betul-betul kan, fikir secara tenang, tak ada emosi, jangan marah-marah, jangan terlalu gembira, fikir betul-betul sebab undi anda akan menentukan hala tuju masa depan negara kita. Okay. Wah, aku okay, dengar sini Kau dengar sini budak-budak. Tak adalah. Aku tak ada nak bagi nasihat pun. Rasanya aku cuma kalau now kita betul-betul dah boleh vote on 18 kan. Okay. So whoever yang 18 yang akan vote nanti, just think it carefully lah. And jangan ikut apa yang orang-orang yang tua sekarang tengah buat tu. You know, you don't want to shout in the parliament. Kau tak nak bring that to the new generation. Sebab in few years time bukan orang lagi, it's gonna be these new people lah, budak-budak sekarang kan. So kalau boleh, let's stop that and jadilah gentleman semua orang dalam tu. Tu je. And then please know your facts lah. Please know your facts. Jangan based on aku buat macam ni sebab aku punya race macam ni. Let's not put that. Let's put the country first.
So aku punya nasihat pula, aku nak nasihatkan orang muda, ini satu tanggungjawab yang besar yang negara nak bagi kat korang. So korang kena fikir ini adalah masa depan korang. Sebab ini macam kau cakap tadi lah, macam tak guna kalau macam kita buat benda sama. So diorang ni kena datang dengan ideologi ataupun pemikiran yang fresh. Lepas tu untuk penentang-penentang undi 18 ni, aku nasihatkan juga macam Ya saya, kenapa? Cakap, saya depan awak sekarang. macam benda ni takkan cantik. First time kita buat takkan cantik. Sebab undi 18 ni dah terbukti berkesan dekat negara-negara lain. Jadi kita kena tengok macam macam Khairul cakap tadi, undi 18 ni bukan setakat macam rendahkan umurnya, dia akan efek benda-benda lain. Kita buat polisi, kita perbincangan kita nanti. It's gonna affect a lot of things. Yes. So pihak-pihak lain pun akan terkesan juga dengan undi 18 ni. Jadi semua ni kena terima dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada dan fikir yang terbaik untuk negara. InsyaAllah macam kau cakap tadi, kalau sistem semua perfect. Tak tadi sistem perfect. Tak ada sistem perfect. Maksudnya sistem tu murni. Murni kan. Dia punya niat satu sistem tu sentiasa murni. Tak kisahlah apa sistem sekalipun. Tapi orang yang nanti jadi macam Athens lah. nanti jadi macam Athens. Macam Athens. So aku terpaksa stop kau Carol. Sebab aku tahu kalau kau bercakap kau tak ada. Aku sebenarnya nak pergi toilet. Aku pun nak pergi toilet. Sama-sama kita pergi toilet. Jangan. Aku nak toilet seorang. Okay, soalan last. Ni aku buat dekat setiap guest aku. Dan kau pun tak terkecuali lah. Kalau ada perfect gift untuk kau sekarang, apa ialah perfect gift yang orang boleh kasih kepada kau? Tapi kau ada masa 1 minit Aku nak usaha dia bagi tak boleh. Terus tak boleh. Aku 1 minit kerana aku nak bagi apa apa aku nak aku pun sendiri tak tahu apa yang aku nak Aku cuma nak satu tempat yang aku nak satu hutan. Kau nak satu sebidang tanah yang hutan lah. Tak, aku tarik balik. Aku nak tanah yang tak subuh. Kau nak tanah yang tak subuh. Tanah yang tak subuh. Kenapa? Tu Ray. Aku nak tanah yang tak subuh pasal aku nak tunjuk ke orang macam mana aku boleh suburkan tanah tu. Suburkan tanah yang tak subuh. Power. Nice. Okay. So kalau kau nanti kau jumpa, kau nak buat macam tu, kau perlu team, kau panggil kita orang. Perlu apa? Team apa? Team lah. Dengan Marok kita lagi mangrove, dengan Fizi kita lagi laut. Ni dia nak suburkan, kita join lah. Macam mana kau dapat? Kau suka nampak sangat kau ni suka. Memang seorang yang suka challenge. Betul? Itu pasal aku suka Carol ni, sebab dalam perbalahan kita dalam Facebook tu, sebab aku tahu dia punya angle dia tu daripada hati yang bersih lah. Maknanya dia bukan setakat nak jadi hater tau, macam tiba-tiba nak dia emosi kan. Dia ni. So aku suka macam berbeza pendapat dengan Encik Carol ni, sebab aku dan itu juga pasal aku jemput dia, pasal aku tahu dia boleh terima aja apa yang aku cakap. Aku pun boleh terima apa cakap. At the end of the day kita macam kan. Sebenarnya aku nak, bila cakap macam tu, aku nak jumpa, nak tengok episod dia dengan guest yang nak rasa nak baling. Tak ada. So far kau kena cari seorang yang cari, kena cari. Baru rasa macam tiba-tiba ni jatuh ke. Kau politik game sangat. Ni game politik ni kan. Tak bukan. Dia macam mana kadang-kadang kau you have to give more flavour. Ya, betul. Aku setuju entertainment value tu perlu ada. Tapi aku just freaking love the fact yang kau actually macam tell history. Aku kira untuk kita, kau panggil lah semua yang tahu sejarah. Tapi kau tahu kan apa masalah dia kan? Sekarang ni kita dah rekod 2 jam. Oh yeah. Okay, next week kita akan jumpa balik Khairul on next episode. Okay Khairul, so aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pasal sudi datang ke Tamu Toge. Walaupun kau tahu apa aku ni bersikap konfrontasi sikit dengan kau ni, tapi kau sanggup. Itu aku respect. Maknanya kau tak ada hal macam nak letakkan posisi kau dekat depan aku yang kau tahu aku ni boleh bercanggah dengan kau. Aku respect benda tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih datang. Terima kasih kerana jemput kan. Tapi sebenarnya kalau ikut pengalaman aku, kau tak cukup berkonfrontasi. Tak cukup lagi kan? Tak cukup lagi. Nak boleh. Tak perlulah. Kau jangan cabar aku. Aku saja je bertahan. Aku saja je. Ada. Tapi dia macam ni, aku anggap kau sebagai seorang kawan yang bagus lah. Sebab ya ke? Yelah, pasal aku bukan yang ada apa pun, tapi
dia macam kalau kau ada kawan-kawan lain Kau yang- ada something. Aku baru kenal nampak. Setiap orang ada, walaupun kau tak nampak lah benda tu, setiap orang ada dia punya special. Tinggal kau nak korek je. Kau pandai tak pandai korek je. Itu. Sebab Tuhan ni ciptakan manusia ni berbeza-beza. Betul. Kan? Ada keistimewaan dia. Aku percaya semua orang yang duduk dekat atas kerusi tu ada dia punya, Ada cerita dia. ada cerita. So itulah tamu tauge sebenarnya. Yes. Guys, kau siapa berapa ramai je yang pakai ni? Semua pakai kecuali Lock. Lock. Aizat tak pakai ya? Aizat. Fizi pakai tak? Fizi pakai. Fizi pakai. Fizi pakai. Aizat kan Lock je lah. Marok tak pakai. Oh, Marok tak nak pakai. Marok tak pakai. Okay? Aku rasa kau boleh buat club kot depan ni, yang pakai tak pakai. Kau ada apa-apa nak cakap ke? Tak ada. Kalau aku tanya, Kau jangan tanya. Cakap. Aku dah tak tahan nak pergi tandas ni sebenarnya. Okay, tak, aku nak bagi kau idea. Ni kau end kat sini ke macam mana? Tak, boleh sambung sikit lah, tak apalah. Tak ada. Aku just nak tahu dari mana datang nama apa tu. Jangan itu Nama apa? Itu soalan tu tak boleh tanya. Okay, lagi satu nama tu. Actually nama tu orang yang bagi tahu aku. Oh, panggil mamak ni. Kan? So aku duk panggil lah selama ni. Rupanya hari tu masa aku nak jemput dia ke podcast ni, dia cakap dengan aku sendiri, actually memang aku tak suka orang panggil nama tu. Oh yeah. So aku macam elah, baru sekarang aku nak bagi tahu. Kan? Selama ni tak pernah tahu pun dia tak suka. Selama ni aku panggil dia macam okey je. So with the respect towards him, aku tak panggil lah. Walaupun aku macam nampak tak aku susah nak adapt balik kan, sebab nampak aku dah sekali kau nak sebut tu. so aku setuju kalau orang tak suka jangan panggil. Yes, tu aku setuju lah. Yep. Tak ada, aku cuma curious dari mana datang. Tak ada, daripada datang tu tak sakit lah. Yang penting dia tak suka lah kan. Okay, Tak salah cakap. Okay. Thank you very much. Tamu tauge. Ciao.